Okey. Hmm? Okey. Okey, Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua dan selamat berpuasa kepada yang berpuasa. Terima kasih kerana sudi mengikuti sesi pada petang ini, anjuran IIUM Medical Specialist Center. Apa? Oh, MAS. Oh, sorry. Okey. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit ilmulah yang saya ada mengenai melanoma. Saya rasa sesi ini kita buat sesi secara informal ataupun santai je. Okay. So melanoma, apa dia melanoma? Kalau kata tanyalah. So melanoma ni adalah salah satu kanser kulit daripada salah satu sel di dalam kulit kita yang dinamakan melanocyte. So ia kanser daripada salah satu kanser kulit daripada sel bernama melanocyte. Melanocyte ni kalau kita tengok diagram yang di skrin sekarang, struktur kulit kita, kalau saya boleh tunjukkan arrow, sekejap ya. Okey, kalau kita lihat pada skrin sekarang, struktur kulit kita ada 3 lapisan utama, iaitu epidermis yang paling luar dan nipis sekali. Yang kedua ialah dermis yang di bawah dia, dan bawah tu ada lapisan lemak ataupun subcutaneous fat. Kalau kita zoom lagi kepada yang lapisan atas sekali, epidermis tu, di gambar di belah kanan tu, kita dapati sel-sel kulit antara kebanyakan ialah sel kulit yang kita panggil keratinocytes lah. Dan salah satunya ialah melanocyte. Melanocyte inilah yang menjadi kanser melanoma. Melanocyte itu sendiri normal, tetapi dia boleh jadi, bila dia abnormal, dia boleh jadi kanser kulit. Apakah fungsi melanocyte ni? Fungsinya ialah untuk menghasilkan melanin, iaitu pigmen pada kulit kita. So kalau macam kita tengok setengah orang tu kulit dia gelap sikit, tu mana melanin dia lebih. Maknanya melanocyte tu menghasilkan lebih melanin. Setengah orang tu putih sikit, melanin dia kurang sikit, dan setengah macam orang black African American ke, yang tu melanin dia lagi banyak. Okay? So melanocyte ni fungsi dia menghasilkan melanin, dan melanin ni pun ada fungsi dia sendiri, iaitu untuk yang paling utama ialah untuk menyerap cahaya UV daripada matahari dan melindungi kulit ataupun sel-sel dalam badan daripada kerosakan hasil daripada sinaran UV ni. Okay? Kalau melanocyte ini abnormal ataupun tidak menghasilkan melanin, maka kita akan dapat yang kita panggil penyakit albino lah, yang putih, memang tak ada kulit dia memang putih terus sampai mata, rambut semua putih. Itu albinism.
itu adalah sebabkan melanocyte yang tidak menghasilkan melanin ataupun tidak berfungsi dengan normal. Okey, so bagaimana pula dengan tahi lalat? Adakah melanoma itu tahi lalat? Untuk kalau tak tahu lagi lah, tahi lalat ni tak ada kena-mengena dengan lalatnya. So bukan lalat datang berak atas kulit jadi jadi tahi lalat. So orang panggil tahi lalat. Tapi tahi lalat ni sebenarnya adalah kumpulan melanocyte ataupun nama yang saintifik kita panggil melanocytic nevus. Okey. Sekejap. Mana gambar dia? Okey. So ini yang kita kenalilah tahi lalat ataupun melanocytic nevus ni, dan dia adalah normal. Kebanyakan tahi lalat ni dia muncul apabila kita sudah bila kita dewasa lah, ataupun dia mula timbul apabila setengah dia berumur selepas berumur masa kita kanak-kanak dan semasa remaja, dan dia maksimum dia timbul sebab dalam hidup kita kadang-kadang tahi lalat ni bertambah. Biasanya selepas daripada umur 40 dia akan stop, dia tak akan bertambah lagi, dia akan berkurang. Okey. So kalau ada tahi lalat baru yang timbul selepas umur contohnya 40 tahun, lebih kurang 40 tahun ke atas, maka kita perlu berjaga-jagalah, kerana mungkin itu bukan tahi lalat tetapi adalah kanser kulit atau melanoma. Okey. So sini ada gambar, beberapa gambar mole atau tahi lalat yang normal lah. Ini yang biasa kita lihat. Setengah tu dia timbul sikit, seperti yang gambar di belah kiri itu. Ada yang macam tak berwarna brown atau hitam, dan ada juga yang timbul pada waktu kelahiran. So pada baby sudah ada macam tahi lalat. Yang ni kita panggil congenital melanocytic nevus. Dan biasanya yang ni besar, dia bukan kecil seperti yang biasa kita lihat. So dan dia ada macam bulu roma. Saiz dia biasanya lebih daripada 2 cm ataupun kadang-kadang meliputi separuh badan seperti yang dalam gambar ni. Yang ni walaupun ia adalah normal pada asalnya, tetapi ada risiko dalam jangka hayat seseorang tu ia boleh bertukar menjadi melanoma ataupun menjadi kanser kulit tadi. Okey, so yang congenital melanocytic nevus yang besar ni kita kena pantau lah supaya jika ia ada bukan semualah, sebahagiannya menjadi kanser kulit, kanser melanoma, kita dapat rawat dengan segera sebelum ia merebak atau pergi ke tahap yang lebih tinggi. Okay. Kenapa melanoma ini penting? Kerana ialah kanser kulit yang sangat berbahaya. Tapi kita di Asia ini bernasib baik kerana ia insiden ataupun kes-kes baru melanoma di Asia ini tidak seperti di negara-negara barat seperti Eropah, USA ataupun Australia. Basically orang kulit putih lah, sebab kulit dia orang sensitif. Kerana nanti saya akan bercakap tentang risk factor ataupun risiko-risiko yang boleh menyebabkan melanoma ni. Salah satunya ialah kulit putih, iaitu kurang melanin. So kalau kita tengok daripada insiden di sini, salah satu kajian menunjukkan statistik di Europe dalam 100,000 orang populasi, insiden baru setiap tahun lebih kurang 10 hingga 25. Di USA 20 hingga 30, dan di Australia antara yang tertinggi iaitu 50 hingga 60. Kerana di Australia ni
cuacanya panas. So rakyat di sana pun selalu terdedah kepada matahari. Tidak seperti di Europe atau USA lah. Dan di Asia kita tengok dalam 100,000 orang mungkin ada satu kes melanoma. Okey, tapi dalam semua kanser kulit, melanoma adalah salah satu daripadanya. Yang paling tinggi kadar kematiannya ialah melanoma. 90% mortality atau kematian yang disebabkan oleh kanser kulit adalah daripada melanoma. So ia adalah kanser yang serius lah. Jadi kita kalau boleh kita ambil tahulah sebab ia serius. Okay. So apakah risk factor ataupun faktor-faktor yang membuat seseorang itu boleh mendapat melanoma? Satu yang seperti saya cakap tadi ialah ultraviolet light. Yang ini daripada matahari lah. So kalau kita tengok cahaya matahari yang setiap hari ni, kalau kita kaji komposisi cahaya dia, 50% daripada cahaya matahari inilah visible light yang kita nampak. lebih kurang 40% lagi ialah infrared, iaitu yang kita tak nampak tapi tidak berbahaya, dan selebihnya lebih kurang 9 hingga 10% adalah daripada UV light. So UV light inilah yang boleh kalau menyebabkan kerosakan ataupun merosakkan sel-sel badan dan boleh menyebabkan kanser. So dan UV light ni pun ada terbagi kepada 2 atau 3, iaitu UVA, UVB dan UVC. UVC ni biasanya tak sampai ke bumi lah, dia sampai di ozone layer saja. UVB, UVA yang paling banyak, tetapi yang paling menyebabkan kerosakan pada sel ialah UVB. Dan apabila ozone layer itu depleted ataupun hilang, maka makin banyaklah UVB yang sampai ke permukaan bumi dan kena pada kulit kita. Okey, risk factor yang kedua ialah orang yang punya banyak Thailand. Banyak ni bukan 10 tetapi sampai lebih daripada 100 contohnya. Okey, dan atypical ni maksudnya dia punya bentuk ataupun rupa dia berbeza-beza. So bermacam-macam, ada yang bujur, ada yang bulat, 4 segi, 3 segi tu saya tak tahulah, tapi dia tak sama. So atypical. Okey, faktor ketiga ialah kulit putih. So orang yang kulit cerah, risiko untuk mendapat melanoma adalah lebih tinggi daripada orang yang berkulit lebih gelap, sebab faktor melanin saya cakap tadi lah. Kerana melanin ini melindungi daripada kesan UV, sinaran UV daripada matahari. Faktor keempat ialah family history. So kalau ada di kalangan ahli keluarga yang pernah ahli keluarga terdekat, bukan yang jauh ya, yang terdekat, adik-beradik ke ataupun bapa ke yang ada sejarah mendapat kanser kulit melanoma, dan ini adalah salah satu faktor yang boleh menyebabkan seorang itu mempunyai high risk untuk mendapat melanoma. Yang kelima ialah old age, iaitu orang yang lebih tua, makin tua, dan risiko untuk mendapat melanoma itu akan menjadi lebih tinggi sebab sel-sel kulit pun sudah tak berfungsi seperti masa muda lah. Immunosuppression ini ialah kurang daya tahan imun, daya tahan lah, imun sistem yang kurang. Contohnya untuk orang-orang yang terpaksa mengambil kemoterapi ataupun immunosuppressive therapy, orang yang telah menjalani transplant contohnya, apabila kurang daya kurang daya tahan ni, maka kulit dia pun lebih terdedah kepada
kerosakan dan boleh menjadi kanser. Dan ada beberapa faktor lain lah, tapi ini antara faktor yang perlu kita tahu. Okey. Dan melanoma ni seperti benda-benda lain dalam dunia ni, ada bermacam-macam jenis. Dia bukan satu jenis je. Durian pun ada macam jenis, busangking lah, D24. So sama juga, melanoma pun ada jenis-jenis dia. Dan 4 types ataupun jenis yang kita selalu jumpa ialah yang saya akan tunjuk ni lah. Type 1 ataupun jenis pertama ialah yang kita panggil superficial spreading melanoma. Ni yang paling banyak, iaitu lebih kurang 4 hingga 50% daripada semua melanoma. Yang ni dia lepeh, seperti dalam gambar yang belah atas tu, ia berbentuk lepeh, dia tidak timbul. Okey. Yang kedua ialah nodular melanoma. Yang ini lebih kurang 10 hingga 20%, dia lebih kepada timbul sikit. Okey, tapi yang ni lebih berbahaya daripada yang pertama tadi. Sebab dia bila timbul, dia mudah merebak ke tempat lain. Okey, yang ketiga ialah lentigo maligna melanoma. Yang ni biasanya di muka, di bahagian kepala, muka. Ia lebih bentuk yang tak sekata, irregular dan dia flat juga. Tapi dia besar. Ini merangkumi lebih kurang 3 hingga 15%. Dan yang keempat ialah jenis acrolentigenous. Acrolentigenous ni ia berkaitan di bahagian tapak kaki, tapak tangan dan termasuk juga di bawah kuku. Okey, yang ni paling kurang overall, secara keseluruhan dia kurang 1 hingga 5%. Tetapi untuk orang Asia khususnya, ia adalah yang paling tinggi. So lebih kurang 35 hingga 60% melanoma yang bagi orang Asia ialah yang type 4 ni. Dan ini salah satu gambar yang saya tunjuk di belah bawah ni, melanoma pada tapak kaki. Dan yang masalahnya bila dia di tapak kaki, kita pun tak nampak. So kita tak tahu yang ada kanser kat tapak kaki itu sebab melanoma ini dia tidak ada simptom. So kita tak tahu. Sebab dia, kalau kita tak tengok memang kita tak perasan pun. Dan bila dah dia sudah pada tahap tinggi ataupun sudah merebak, baru kita perasan. Okey, so apabila kat tapak kaki contohnya, kita tak tahulah. Bila dah besar, dah muka ataupun dah menjadi macam fungus, fungiting semua, baru kita perasan. By that time sudah terlambatlah, ataupun rawatan pun sudah tidak berkesan. Okey. Jadi bagaimana kita nak mengenal melanoma ni? Dia ada macam petua lah, kita panggil salah satunya lah yang kita panggil ABCDE rule ataupun syarat ABCDE ni. Yang pada gambar belah kiri tu ialah molar atau thaila lalat biasa yang normal. Dan kalau kita nak mengenal melanoma ni, bila kita tengok pada yang so-called thaila lalat ni, dia ada asymmetry, maknanya bentuk dia tak sekata. So bentuk dia pelik sikit. Okey. Dan lepas tu kita akan tengok kepada dia punya sempadan ataupun border. Dia tidak smooth macam yang normal ni, tapi dia irregular. So macam ada tempat yang tajam, ada tempat yang memang tak sekata lah, nampak macam irregular. So dia, sebab dia apabila dia cancer, dia akan tumbuh ataupun besar tidak mengikut diikut dia je lah, ikut sedap dia, jangan tumbuh mana-mana, so dia akan jadi irregular. Okey. Yang ketiga ialah color. So biasanya thaila lalat ini dia satu color saja, sama ada hitam ke ataupun dark brown ke. Tapi kalau color dia bermacam-macam, contohnya satu tempat tu cerah sikit, satu tempat gelap sikit. Okey, dan kita yang tu kita kena
berhati-hatilah kerana ia mungkin adalah melanoma. Yang keempat, diameter, apabila ia besar lebih daripada 5 milimeter, yang tu pun kita perlu pantau betul-betul. 5 milimeter ni setengah sentimeter lah. So apabila telalat itu besar, kita kena suspicious sikit. Dan yang last sekali is evolving ataupun evolution. Iaitu apabila tai lalat yang kita rasa tai lalat tapi sebenarnya melanoma, dia tumbuh dengan cepat atau mendadak. So dalam masa 2-3 bulan sudah daripada saiz 5 milimeter contohnya dah jadi 1 sentimeter. Sebab kalau normal, tai lalat yang normal ini biasanya mengambil masa bertahun-tahun sebelum ia menjadi besar. Okey, so besar secara perlahan kalau normal. Tapi melanoma ataupun kanser kulit melanoma ni dia besar dengan mendadak. Okey. Cuma saya nak point out, nak cakap yang bukan tai lalat ni sebenarnya normal. So jangan risau kalau ada tai lalat, sebab tai lalat ni kalau dia betul tai lalat, dia bukan melanoma. So dia dua entiti yang berbeza. Dia bukan semua tai lalat tu akan boleh jadi melanoma. So jangan risau. Okey, melanoma ni dia separate entity. Maknanya dia tumbuh dengan sendiri. Dia akan terus jadi melanoma. Bukan daripada tai lalat itu menjadi kepada melanoma. Okey. So kalau ada tai lalat sana sini, jangan nak buang semua sebab takut jadi melanoma. Bukan. Dia bukan berasal daripada tai lalat, tapi dia berbeza. Alright. Okey. Seterusnya itu cara-cara kita nak periksa atau examine. So kalau ada contohnya perasan ada macam tai lalat baru, terutama bila kita dah dewasa dan ada tanda-tanda ni, saya syorkan jumpalah doktor awal supaya boleh diperiksa dengan lebih lanjut dan pastikan ia bukannya kanser melanoma. Okey. Dan kalau jumpa doktor, terutamanya pakar kulit contohnya, dia yang dilatih, dia orang ada cara lain lah untuk melihat dengan lebih detail lagi. Dia akan guna yang jenis alat yang kita panggil dermatoskop. Itu basically dia kaunter pembesar lah dengan lampu. So dia boleh tengok dengan lebih detail tai lalat ataupun pigment tu. So dia ada ciri-ciri dia lah untuk dia boleh grade sama ada ni kebarangkalian melanoma ataupun tidak. Okay. So based on the finding daripada examination tu, dia based on their suspicion, dia akan suggest sama ada ini perlu treatment ataupun tidak. Okay. Seterusnya, ini adalah gambar-gambar beberapa melanoma lah, contoh-contoh gambar daripada melanoma. Yang ni melanoma berkulit, yang sebelah kiri ni adalah superficial spreading melanoma, tapi dia sudah advance sikit, so dia sudah start timbul. Okay, so kalau kita ingat balik ciri-ciri yang saya cakap tadi, dia ada almost all lah yang ciri-ciri yang saya cakap tadi. Asymmetry, border dia pun tak regular, color dia pun macam setengah gelap, setengah cerah, ada merah, diameter pun besar, yang ni sudah hampir 3 cm, dan evolusi mungkin ia tumbuh dengan cepat. Okay? Ada ciri-ciri lain yang boleh dimasukkan juga, seperti rasa tiba-tiba jadi selalu gatal ataupun berdarah, bleeding. Okay? Tapi yalah, kalau ada simptom itu pun boleh kita consider ataupun disarankan untuk pergi untuk pemeriksaan yang lebih lanjut lah. Yang belah kanan pun contoh-contoh lain, superficial spreading melanoma. Ini juga melanoma, walaupun dia kecil, kerana melanoma ni tak semestinya besar, tak semestinya lebih daripada 5 mm baru melanoma. Walaupun dia kecil macam yang ni, saya rasa beberapa milimeter saja, tapi apabila kita tengok dengan lebih dekat, menggunakan contohnya yang ni gambar dermatoskop, dia ada ciri-ciri yang kita cakap tadi.
kecuali D lah, diameter sebab dia kecil. Tapi dia ada asymmetry, border dia irregular, color dia pun lain. Dan evolusi dia maybe mungkin dia tiba-tiba je tumbuh dan membesar. Okey. So ini pun contoh melanoma yang awal. Okey. Ini contoh melanoma yang jenis lentigo maligna melanoma tadi. So biasanya di muka dia agak besar dan ada color variation. So color di tempat-tempat tu lain, setengah gelap, setengah cerah sikit. Okey. Dan ini contoh melanoma pada kuku. Okey, kadang-kadang di bawah kuku. Kita tengok ada macam garisan. Kalau lebih advance lagi, kadang-kadang dia sampai terangkat kuku tu ataupun menjadi ulcer. Okey, tapi ada juga yang normal ya, dia bukan semestinya ada garisan ataupun pigmentation di bawah kuku itu mesti melanoma, tak semestinya. Ada condition ataupun yang kita panggil melanonikia, iaitu macam tai lalat lah, tapi tai lalat di bawah kuku. Okey. Dan satu lagi, setengah orang dia mungkin confused dengan subangular hematoma. Itu apabila kaki, contohnya kaki lah, terjatuh batu ke ataupun tersepak pintu ke, terkepit ke, tangan terkepit, kuku terkepit ke, dia berdarah di bawah kuku, dia jadi dapat hematoma, dan darah beku yang di bawah kuku tu jadi hitam. Okey. So bila kita tengok kadang-kadang ini nampak lain ni. Yang tu bukan melanoma, cuma darah beku. Untuk membezakan dia dengan melanoma ialah kita tengok melanoma ni walaupun as time goes by, dengan masa dia sama saja, dia takkan, garisan dia takkan putus daripada hujung kuku tu, daripada pangkal kuku hingga ke hujung takkan putus, dia akan sentiasa ada. Tapi yang hematoma ataupun darah beku ni, bila kuku kita makin panjang, yang pangkal dia akan jadi putus, so akan normal balik. Okey. So kalau yang macam ni, yang melanoma seperti ini, kalau kita suspect melanoma, biasanya kita akan ambil biopsi lah, paksa buang kuku dan ambil sampel daripada nail bed itu ataupun isi kat bawah kuku tu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini salah satu lagi jenis melanoma yang saya cakap tadi, acrylentigenous di tapak kaki ataupun di kaki. Yang ni pesakit ni sudah tahap yang advance lah sebab sudah besar. Mungkin kerana sebab dia di bawah tapak kaki, yang ni ditumit, so tak perasan. So bila dah besar macam ni baru perasan ada benda kat kaki. So bila awal-awal tak perasan, tak tengok, so kita tak tahulah. Bila dah macam ni, dia akan kemungkinan besar sudah merebak ke tempat lain. Dan outlook ataupun prognosis dia pun tidak bagus. Okey, so untuk penonton di luar sana, kalau ambil wuduk ke contohnya, tengok-tengoklah tapak-tapak kaki ya. Mana tahu, terutamanya kalau dah ada tai lalat kat kaki tu, sentiasa pantau tengok ada perubahan ke tak. Okey, sebab kadang-kadang yalah kita boleh termiss ataupun terlepas pandang. Okey. Treatment. Jadi apakah rawatan dia kalau kita ada melanoma ni? Setakat ni rawatan yang berkesan ialah pembedahan, surgery. So kita kena bedah dan buang melanoma itu. Ini untuk melanoma pada peringkat awal, iaitu bila dia kecil dan tidak merebak lagi ke tempat lain. Kerana melanoma ni dia mempunyai risiko untuk merebak tu tinggi. Dia boleh merebak ke kelenjar ataupun boleh juga merebak ke organ-organ lain seperti otak, paru-paru, tulang. So sebelum dia sampai ke tahap tu, kalau
kita rawat dengan pembedahan, buang melanoma tu, dan pastikan tidak ada merebak ke tempat lain, dan then the outlook ataupun peluang untuk sembuh tu lebih tinggi. Okey, so kalau ikut statistik, melanoma pada peringkat awal yang tak berebak lagi, 10 year survival rate dia itu hidup dalam 10 tahun. Hidup ni maknanya mati daripada melanoma lah. Kalau mati benda lain kena gabas tu tak kira lah. Tapi kalau mengikut statistik 10 tahun, kalau peringkat awal, kalau dia treat, dapat rawatan awal, chances dia ialah hingga 90% untuk hidup lebih daripada 10 tahun. Tetapi apabila melanoma itu sudah berebak ke kelenjar contohnya, kelenjar kalau di tangan dia akan merebak ke kelenjar di bawah ketiak lah, ataupun kalau di kaki dia merebak di bahagian pangkal peha. Apabila dia sudah merebak ke kelenjar, walaupun mendapat rawatan pembedahan, buang, prognosis ataupun kebakalan untuk sembuh tu sudah berkurangan sangat. So 10 year survival untuk yang sudah merebak ke kelenjar ialah lebih kurang 40 hingga 60% sahaja. Okay, so lebih kurang separuh daripada yang tadi. Dan kalau dia lebih advance daripada itu, seperti sudah ada tanda-tanda merebak ke organ lain seperti otak ataupun paru-paru ataupun tulang, then survival rate dia drop massively. Maknanya biasanya kalau jumpa doktor dia cakap untuk hidup lebih kurang daripada setahun, kadang-kadang 9 bulan. So dijangka akan meninggal akibat kanser. Okay, so kurang daripada setahun apabila sudah merebak ke organ. So apa yang kita dapat itu ialah melanoma ini untuk peluang untuk sembuh ialah kena dapat rawatan awal. Itu kita kena cek sebelum ia merebak. So lagi awal, lagi tinggi peluang untuk sembuh. Okey, sebab rawatan lain seperti kemoterapi ke radioterapi ke tidak setakat ni tidak berkesan. Okey, tidak takkan dapat chances for cure lah daripada rawatan yang lain. Okey, ada sekarang kajian-kajian menggunakan drug seperti directed therapy, macam-macam ubat lah, saya nama pun nak sebut susah. Tapi semua itu dalam peringkat kajian, dan setengahnya yang sudah diluluskan oleh FDA contohnya, result dia tak adalah sampai boleh cure, tapi memanjangkan hayat lebih sedikit, mungkin tambah 2-3 tahun lagi. Okey. Okey. So ini dia prognosis yang saya cakap tadi, 10 year survival rate. Kalau tak ada metastasis, kita dapat rawatan awal 95%. Kalau sudah ada metastasis 40-60% saja, dan kalau ada distant metastasis, yang ini yang merebak ke otak ataupun organ lain, survival hanya 6 hingga 9 bulan. Itu kalau tak ada rawatan. Kalau rawatan mungkin tambah beberapa bulan lagi. Okey. So, jadi apakah langkah selain daripada kena cek selalu, ialah prevention. Kita cuba elakkanlah daripada mendapat melanoma. Dan dua benda yang boleh saya syorkan ataupun disarankan oleh doktor-doktor ialah avoid excessive sun exposure. Maknanya jangan terlalu terdedah kepada matahari secara eksesif. Maknanya elakkan daripada dapat sunburn. Kerana sunburn ni
terutamanya masa kita kanak-kanak ke, adalah salah satu risiko utama menyebabkan mendapat kanser kulit, melanoma dan juga kanser kulit yang lain lah. So kalau boleh elakkan daripada mendapat sunburn. Sebab kanser kulit tu bukan terjadi masa selepas dapat sunburn tu. Kanser kulit tu akan terjadi bila kita dah berumur, later on. Sebab the damage akan berlaku pada masa tu dan dia carry on until dah tua contohnya, dan masa tu lah kanser-kanser kulit ni akan timbul. Okay? So cara-cara nak avoid sun exposure, kita tahulah, tutup, pakai topi ke, pakai sunglasses yang ada UV protection. Kalau terpaksa keluar kat tengah panas juga, pakailah sunscreen. Contohnya kalau terpaksa kerja ke, pakai sunscreen yang SPF atau Sun Protection Factor dia yang tinggi, itu lebih daripada 30. Dan kalau ada, saya rasa kat tanning beds ni untuk nak tan ni tak ada sangat kat Malaysia kot, mungkin di negara barat banyak. Jangan guna benda tu sebab ia boleh menyebabkan kanser kulit. Dan salah satu lagi langkah prevention ialah self-examination. Guna yang saya cakap tadi, iaitu A, B, C, D, E tadi. Kalau ada nampak macam Thailand baru ke, then check for the asymmetry, border, color, diameter, dan E-evolution. Tengok dia membesar secara mendadak ke ataupun sama saja. So kalau ada ciri-ciri tu, then pergi jumpa doktor cepat-cepat untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Okey, sebab dengan melanoma ni lagi awal rawatan, peluang untuk sembuh lagi tinggi. Apabila terlambat, dan peluang untuk sembuh sangat tipis. Okey, saya rasa itu saja. Okey, terima kasih. Okey, ada boleh end